إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi masjid beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi hidup sampai ke malam ini. Dengan hidupnya kita tuan-tuan memberi erti bahawasanya kita masih lagi dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjadikan sisa baki umur kita yang ada ni, yang tak tahu bilakah penghujungnya ini, hanya dalam pengetahuan Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita dalam keadaan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan usia kita dalam keadaan kita sentiasa bersemangat memperbaiki diri. Dipanjangkan usia kita dalam keadaan kita saling sentiasa menyebarkan kebaikan atas muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kehidupan dunia kita dan memberikan keselesaan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita sambung kembali kuliah tafsir kita, masih lagi dalam surah Al-Baqarah juzuk 3 ayat yang ke-264, iaitu muka surat 28. Muka surat 28 ayat 264. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-264 tuan-tuan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekah kamu itu dengan bangkitan dan kelakuan yang menyakiti, seperti orang membelanjakan hartanya kerana riak, yakni menunjuk-nunjuk kepada manusia dan tidak percaya kepada Allah dan hari kemudian. Maka umpama orang itu seperti batu yang licin bertanah di atasnya. Apabila batu itu ditimpa hujan lebat, tinggallah ia menjadi licin, tidak ada apa-apa. Mereka itu tiada mendapat pahala dari usaha yang mereka kerjakan itu. Allah tiada menunjuki kaum kafir. Baik tuan-tuan, seperti biasa, sebelum kita pergi jauh, kita ambil dulu kefahaman ayat 264 ini supaya mudah perbincangan kita nanti. Kita tengok apa maksud ayat 264. Dalam ayat 264 ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dia menyeru orang beriman dengan kalamnya, ya ayyuhallazina amanu. Dia menyeru orang beriman, mengingatkan orang beriman supaya jangan membatalkan, ataupun kita sebut jangan merosakkan, jangan rosakkan sedekah kita dengan ungkitan dan kelakuan yang menyakitkan. Bangkitan ni ungkitan dan kelakuan yang menyakitkan orang lain. Mana Tuhan Allah Ta'ala ingat kita, jangan rusakkan sedekah, pahala sedekah kita ni dengan mengungkit-ungkit dan buat sesuatu yang menyakitkan orang lain. Dia beri contoh, kemudian Allah Ta'ala bawa contoh orang-orang yang merosakkan pahala sedekahnya, seperti orang yang membelanjakan hartanya kerana riak, yakni menunjuk-nunjuk kepada manusia dan tidak percaya kepada Allah dan hari kemudian. Contoh orang yang merosakkan pahala sedekah ni macam orang yang bersedekah, menginfakkan harta tapi dia riak, dan dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Nanti kita tengok apa pula kaitannya riak, tak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kemudian Allah Ta'ala buat perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta kemudian dirosak pahala sedekah itu. Allah buat perumpamaan, perbandingan, analogi. Kata dia, orang macam tu sedekah tapi merosak pahala sedekah seperti batu licin. Orang bersedekah merosakkan pahala sedekah seperti seketul batu licin yang ada tanah ke atas. Tanah boleh bertapak ke atas. Kemudian tanah itu lenyap apabila ditimpa hujan yang lebat. Bila turun hujan lebat, akhirnya tinggallah batu licin, tak ada apa-apa atas itu, licin.
Begitulah perumpamaannya Allah Ta'ala buat pada orang yang bersedekah, bersusah payah bersedekah, kemudian dirusak sedekah. Maksud dia tidak akan mendapat apa-apa daripada sedekahnya. Sama seperti batu licin yang mula-mulanya seperti menampung sesuatu. Ada tanah yang melokek lah, tapi bila turun hujan licin, tak ada apa yang tinggal. Macam itulah perumpamaan Allah Ta'ala kepada orang yang bersedekah tapi merosakkan pahala sedekahnya. Baik tuan-tuan, untuk lebih lanjut kita tengok apa yang disebutkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji. Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman sesudah dia menerangkan betapa besarnya pahala orang yang membelanjakan hartanya pada jalannya. Sebelum ni kita dah bincangkan sampai 700 kali ganda pahala infak tu. Sebagai pahala yang telah dijelaskan pada ayat yang terdahulu, maka janganlah hendaknya pahala-pahala itu dihilangkan sehingga menjadi kerugian yang besar baginya dengan firman-Nya yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekahmu itu dengan bangkitan dan kelakuan yang menyakiti. Baik, dalam membahaskan ayat ni, ulama-ulama kita ada terbagi kepada 3 kumpulan, 3 tafsiran, 3 pandangan. Apa maksud jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan bangkitan dan perkara yang menyakiti? Jadi ulama-ulama kita dia bahaskan maksud ayat ni. Ada 3 pendapat. Satu, jika orang yang membelanjakan hartanya itu membangkit-bangkit, maknanya mungkit-mungkit. Alah, hai dulu apa tu, masjid Beramutu Ampar tu buat maulid tahun ni besar sikit pada biasa tu kan apa? Lembu tu tu saya begitu tadi. Saya sedekah lembu tu tadi. Lepas tu nampak grand sikit, kalau tidak tu kambing seekor kecil apa korek yang datang tadi. Saya sembelih lembu kau bau tu ramai datang tu tadi. Contoh macam itulah ungkit-ungkit ungkit tidaklah ia mendapat pahala, bahkan mendapat dosa disebabkan bangkitannya terhadap orang yang diberi. Jadi pandangan yang pertama, orang yang bersedekah, berinfak, mengeluarkan harta atas jalan Allah, tapi lepas itu dia ungkit-ungkit. Pandangan yang pertama mengatakan orang ini tak dapat pahala tapi dapat dosa kerana mengungkit-ungkit. Sebab apa? Dapat dosa lah. Tak layak mengungkit-ungkit. Nak ngungkit ni kalau kotor kita mana ada kotor. Semua yang ada kita ni semuanya daripada Allah Ta'ala. Maknanya saja tak ada kotor. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja yang ada kat kamu tu daripada nikmat-nikmat tu, fa minallah, semuanya daripada Allah. Tak ada gitu. Jadi apa hak kita nak ungkit-ungkit? Kita macam pemegang amanah sekejap itu bagi ke orang. Tak ada empuk kita pun. Jadi pandangan pertama, orang yang mengungkit setelah bersedekah atau infak jalan Allah hartanya, orang ini tak dapat pahala, dapat dosa. Ada pula pandangan yang kedua daripada ulama kita. Katanya jika bangkitan itu dilakukan akan hilanglah pahalanya, tiada ia mendapat pahala dan tiada berdosa. Yang nombor 2 ni agak lebih ringan. Siapa yang sedekah, membelanjakan harta, kena ungkit-ungkit, hilang pahala dosa pun tak ada. Maknanya dia tak ada, macam tak buat apa-apa. Pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Yang kedua, pandangan ulama yang ketiga mengatakan jika dilakukan bangkitan itu, dia tetap mendapat pahala sedekahnya. Kebaikan kan Allah Ta'ala sebut, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa buat walaupun sekocik biji sawi kebajikan, dia akan dibalasi oleh Allah, diganjari oleh Allah. Kan mesti dapat. Itu ada, setiap pandangan ulama ni ada dalil-dalil dia, kan? Jadi orang yang melakukan bangkitan ini, dia tetap dapat pahala sedekahnya, tetapi luput tentang lipat ganda pahalanya. Cuma amalan sedekah tu tidak dilipat gandakan oleh Allah. Dia dapatlah banyak mana banyak tu lah. Dan tertanggunglah dosa di atasnya kerana membangkit
atau mengumpat kaul pendapat yang akhir, inilah yang masyhur. Jadi pandangan yang paling masyhur kata Ustaz Ahmad Sun Haji, iaitu orang yang mengeluarkan harta atas jalan Tuhan, atas nama sedekah ke, derma bakti ke, sumbangan ke, apa lagi, orang ni diungkit-ungkit dia dapat pahala, dia tetap buat kebaikan dapat pahala, tetapi tidak ada gandaan pahalanya di sisi Allah. Dalam masa yang sama dia juga berdosa membangkit mengumpat tu. Paling tidak pun ungkitan ni dia akan paling kocik pun kesan ungkitan selepas pemberian menyakit, dia akan mengguris hati orang yang menerima mesti. Sebab itulah yang ketiga ni lebih masyhur. Maksudnya orang yang sedekah, infak harta di atas jalan Allah tu, dia ungkit balik, dia dapat pahala tapi tak bertambah pahala, tidak digandakan. Dalam masa yang sama dia akan mendapat dosa kerana ungkitan itu, umpatan itu. Jadi ayat ini sebenarnya nak menjelaskan kepada kita etika bila kita memberi, bila kita bersedekah, bila kita menyumbang. Jangan sampai ungkit-ungkit, sebab kita tidak berhak mengungkit apa yang telah kita berikan, kerana kita pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemberian daripada kita kalau kita tidak menerima pemberian. Habis siapa kita nak mengungkit pemberian yang kita beri? Hasil pemberian daripada yang lain daripada Allah. Dah lah orang bagi kita. Kita pun cakap Allah Ta'ala ngungkit, ya Allah, dalam Quran banyak Allah ngungkit. Dia berhak mengungkit. Dia semua watak dia punya. Kita pun dia punya. Bumi ni pun dia punya. Berhak dia ngungkit. Sebab dia punya. Allah Ta'ala pun sombong. Selalu dalam Quran banyak Allah Ta'ala menyombong ni. Dia berhak sombong sebab semua dia punya. Memang dia berkuasa, dia mengurus ni. Kok kita sombong? Apa benda yang kita urusan? Apa yang kita ada kan? Tak ada. Kita dimulai oleh tiada kepada ada. Yang mengadakan kita tu adalah Allah. Sedang Allah tidak dimulai oleh tiada. Dia dah sedia ada. Dia layak sombong. Dia layak ungkit. Semua layak kerana dia Tuhan. Dia yang menguruskan bumi ni. Kalau dia beri ungkit balik, memang dia layak sebab dia yang beri. Kita memberi orang, kita ngungkit tak layak sebab kita pun diberi oleh yang lain, yakni daripada Allah. Maka tidak layak kita mengungkit pemberian. Jadi ayat ni nak ajar orang beriman supaya jangan mengungkit-ungkit. Apabila kita menafkahkan harta kita atas jalan Allah. Sebab kadang-kadang ungkitan tu berlaku kerana apa? Ada sedikit dalam hati kecil kita merasa kita lebih tinggi darjat pada orang tu. Sebab tu ungkit tak boleh supaya tak ada rasa itu. Kadang-kadang bila ungkit tu dia rasa dia lebih pada orang yang dia beri tu, sebab tu dia ungkit. Kan? Dalam masa yang sama, ungkit-ungkit ni boleh mengguris perasaan orang lain, mengganggu jiwa penerima sedekah atau yang dia beri. Jadi orang yang berhak mendapat ganjaran pahala dan gandaannya, iaitu orang beriman yang menafkahkan hartanya dengan penuh keikhlasan. Maka orang itu layaklah mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang itulah sebenarnya orang yang ikhlas. Kan? Kalau kita tidak ikhlas, kita kodokut, kita infak atas sebab-sebab yang lain, kita takut nanti kita masuk dalam ayat 10 surah Munafiqun. Dalam surah Munafiqun Allah Ta'ala ada sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa akum minas salihin fa asaddaq, tinggal fa asaddaq wa akum minas salihin. Takut masuk dalam grup ni. Apa yang Allah Ta'ala sebut ni? Allah Ta'ala sebut
Hendaklah kamu semua wahai manusia menginfakkan harta kamu, ma razaqnakum. Hendaklah kamu menginfakkan apa yang aku rezekikan pada kamu. Kita tengok ayat. Banyak dalam ayat Quran Allah sebut bila ada anfiqu mimma razaqnakum. Kita tengok. Yang kita makan, yang kita nak infak, Allah Taala sebut. Bila ada anfiqu, sebelum tu anfiqu mimma razaqnakum. Kan? Bila Tuhan suruh, naklah kamu nafkahkan harta daripada apa yang kami rezekikan pada kamu. Tuhan ingat kita tu. Tu kau kena ingat yang aku suruh infak ni sebenarnya aku yang bagi. Tu maksud ayat ni. Naklah kamu keluarkan harta kamu daripada apa yang aku kurniakan pada kamu. Tuhan ingat kita. Kan jangan mengungkit kau yang kau nak bagi tu dan dia bagi kau. Itu maksud ayat ni. Sebelum datang kepada kamu kematian. Bila nak mati besok barulah nanti ada yang akan cakap Rabbi laula akhartani, ya Allah Tuhanku boleh tak lewat sikit mati ni lewat sikit. Lewat sikit sebab apa? Fa asaddaq. Aku nak bersedekah. Aku boleh bersedekah ya Allah, bagi aku peluang untuk sedekah. Senang cakaplah, ya Allah Tuhanku dah nak mati ni, ya Allah tolonglah tangguhlah sikit kematian ni, aku nak sedekah dulu, aku akan buat baik, aku akan jadi orang baik apa ni. Aku nak sedekah. Waktu dalam hadis Nabi pun sebutkan orang-orang yang dah mati ni bila Allah Taala tanya, apa yang kau nak? Kalau aku bagi kau peluang, minta. Nak hidup balik, nak apa? Nak bersedekah. Kalau aku bagi kau peluang ke hidup balik ke atas bumi, apa kamu nak buat? Nak bersedekah. Ayat ni pun Allah Taala sebut dalam surah Munafiqun. Jadi sayogia hendaknya orang-orang yang beriman memahami ayat ni dengan baik, supaya nanti jangan sampai kita bersedekah tapi kita ungkit-ungkit pemberian yang telah kita beri menyinggung perasaan orang lain. Kalaupun tidak memalukan, menyinggung perasaan orang lain. Kan bila kita ungkit tu dia dah lari daripada hikmah disyariatkan sedekah itu. Lari daripada tujuan Allah Ta'ala suruh bersedekah tu bila mungkin. Tujuan ni Allah Ta'ala suruh kita bersedekah ni sebenarnya satu, supaya kita boleh membantu orang yang lemah. Tujuan ni. Kalau ungkit itu bukan membantu namun itu menyakitkan nanti orang lemah lagi ada. Dua, meminimalkan, mengurangkan masalah orang tu. Memang kadang kita bagi sikit tak selesai masalah, tapi sekurang-kurangnya meminimalkan, mengurangkan bebanan kan. Kemudian mengurangkan, orang sebut dalam bahasa kita apa? Mengurangkan kecemburuan sosial. Mana orang-orang miskin dia tak pandang buruk kat orang kaya ni. Bila orang kaya rajin bersedekah, infak, orang-orang miskin otomatik akan hilang prejudisnya, sangkaan buruk daripada orang kaya. Akan keluar nanti apa? Sangkaan baik. Baguilah orang cik tu, orang kampung ni. Dia ni botol banyak tapi selalu kita dapat botol Selalu dia bersedekah. Banyak botol sumbangan ni. Hilang. Kau tidak nanti itu memang kaya tu, tak boleh harap tu dah. Ada tak ada sama kat kita tu. Dia seorang tak darah anak bini dia Kan? Lepas tu orang akan cari-cari ke mana nak korek kotor orang ni. Orang kecemburuan sosial. Orang miskin akan sangka buruk pada orang kaya. Kalau orang kaya ni rajin memberi, orang nak curi rumah dia pun sokan. Dia ni beri senang bawana, macam manalah nak curi rumah dia kan. Kemudian membersihkan harta dengan bersedekah. Bila kita ikhlas. Jadi sampailah tujuan bersedekah tu bila tidak diikuti dengan ungkitan-ungkitan yang menyakitkan. Itu maksud itu tuan. Kemudian Allah menjelaskan peringatannya dengan firman-Nya yang artinya seperti orang yang membelanjakan hartanya kerana riak, menunjuk-nunjuk kepada manusia. Ni Allah Ta'ala buat contoh. Apa dia contoh? Mengungkit-ungkit yang orang yang merosakkan sedekah. Contoh macam orang belanja harta kerana riak. Ni satulah. Banyak lagi. Ataupun orang belanja harta dengan tujuan nak meremeh-remehkan orang.
Dia juga, dia tajuk bagi tu. Kau susah dan tahu kau susah, memang kau berharapkan, ambillah. Tu nak meremehkan orang, merosakkan juga. Atau bersedekah dengan tujuan nak menunjukkan kekayaannya, riak, samalah tu. Bersedekah dengan tujuan tadi nak meremeh-remehkan orang. Atau bersedekah dengan tujuan itu yang jenis menyakiti, nak memalukan orang. Ada jenis sedekah itu, kan? Dia tak ikhlas. Jadi ini semua contoh-contoh sedekah yang dibatalkan oleh mengungkit ataupun azab, yang merosakkan dia. Okey, Allah Ta'ala bawa contoh orang sedekah, belanjakan harta tapi riak, menunjuk-nunjuk kepada manusia. Riak itu membatalkan apa yang telah dibelanjakan. Misal riak itu ialah seperti bermuka-muka kepada orang bahawa ia telah membelanjakan hartanya supaya dipuji atau dikatakan orang bahawa dia seorang dermawan. Dengan demikian itu batallah sedekahnya. Nabi sebut sedikit riak itu syirik. Orang yang buat satu perkara kerana riak itu syirik. Syirik yang khafi, yang tersembunyi. Kenapa dikatakan orang riak itu syirik? Kerana orang riak beramal kerana manusia, bukan kerana Allah. Otomatik bila seseorang tu buat kerja riak, otomatik dia telah memotong ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Awal-awal dia angkat takbir, dia baca tu dulu. Sungguhnya sembahyangku, solatku, hidupku, matiku, amal ibadahku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Ta'ala. Lepas tu dia sedekah, dia buat untuk orang supaya orang pandang. Jadi dia jadi riak. Syirik, menduakan Tuhan. Orang yang riak ni sebenarnya. Sebab tu disebutkan di sini, bermuka-muka kepada orang bahawa ia telah membelanjakan hartanya supaya dipuji atau dikatakan orang bahawa dia seorang yang dermawan. Dengan demikian itu batallah sedekahnya. Memungkuk. Erti firman Allah selanjutnya, dan dia tidak percaya kepada Allah dan hari kemudian. Yakni orang itu seperti orang munafik, muka-muka, bukan orang mukmin. Ia membelanjakan hartanya dengan Ia membelanjakan hartanya dengan menunjuk-nunjuk dan bermuka-muka untuk mengharapkan pujian orang. Sedang orang mukmin bila membelanjakan hartanya, ia percaya bahawa Allah itu berkuasa memberi balasan kepadanya. Itu sebab disebut tadi, seperti orang yang membelanjakan hartanya kerana riak dan tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau orang belanjakan harta beriman dengan Allah, dia faham bahawasanya perbuatan baik itu diganjari oleh Allah. Oh, ini takkan merosakkan pahala sedekah dia. Sebab dia tahu dia buat perbuatan baik ni semua kerana Allah, kerana dia yakin Allah Ta'ala akan balas. Bila orang riak, seolah-olahnya dia tak nampak Allah Ta'ala dah. Dia nak mengharapkan sesuatu daripada manusia. Sedangkan ganjaran kebaikan bukan datangnya daripada manusia, semuanya datangnya daripada Allah. Datangnya daripada Allah. Walaupun terkadang kalau kita melihat kebaikan kita tu orang bagi, orang balik, sebenarnya tak, orang Allah Ta'ala sebenarnya, hakikat Allah Ta'ala. Semua benda baik ni datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab tu disebut wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sedekah riak sebenarnya tak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dia tak nampak pemberi ganjaran setiap kebaikan yang dia buat. Maka dia berharap kepada kebaikan orang, padahal yang memberi ganjaran kebaikan adalah Allah. Maka Allah Ta'ala lanjutkan lagi, perumpamaan orang ini seperti batu licin yang bertanah di atasnya. Apabila batu itu ditimpa hujan lebat, tinggallah ia menjadi licin. Itulah satu misalan yang dikiaskan oleh Allah kepada golongan orang munafik yang menunjuk orang yang mengumpat dengan sedekahnya dan orang yang menyakiti dengan pemberiannya, bahawa mereka itu telah membuat derma atau amal pada zahirnya sahaja. Nampak pada zahir amal baik sebagai tanah yang melekat di atas batu licin, sedang pada batinnya tidak menghasilkan pahala yang akan diterimanya di akhirat kelak. Tersebab oleh pekerti-pekerti buruk yang disebutkan tadi, samalah halnya dengan batu yang timpa hujan lebat yang akan licin, tidak ada apa-apa tinggal lagi di atasnya. Batu yang tadi elok macam boleh menampung tanah, akhir bila ditimpa hujan lebat,
dia akan jadi licin, tak ada apa-apa ke atas. Samalah perumpamaan Allah seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya atas jalan apa pun, sumbangan ke, sedekah ke, derma bakti ke, kemudian amalan-amalan itu ditimpa, dirosakkan oleh perbuatan jahat daripada dirinya sendiri, mengungkit, mengumpat, nyakiti orang. Macam itulah perumpamaan ni. Lepas tu ada tanah, hilang tanah tu boleh turun jalan lebat. Amalan baik dah okey dah, datang pula amalan jahat selepas itu yang menghampap kebaikan ni, hilang semua. Itulah perumpamaan yang cantik daripada Allah Ta'ala kepada manusia-manusia yang beramal, tetapi dia sendiri merosakkan amalannya tanpa dia sedari. Dengan cara apa? Mengungkit, mengumpat. Mungkin ungkitan tu berlaku di hadapan. Di hadapan kita dah mengungkit, menghina. Tapi kalau kat belakang yang mengumpet. Bagi kat Cik Abu, saya bagi ke Cik Abu, saya cerita dengan pengurusi. Alah, Abu tu dulu apa susah, motor yang rusak, lama tak jalan tu. Nampak jalan late tu kan? Saya bagi duit tu. Dia mana ada duit longan dia Cik Abu pun dah sing telinga Alah, hai. Lama dah tu hantar ke workshop saya kereta tu. Berapa bulan tangguh-tangguh tak bayar-bayar, lama-lama saya burn dia. Dia nak kata dia sedekah kat orang tu. Saya bagi burn lah, sian tengok susah. Dalam masa yang sama sebenarnya menyakit hati orang. Tunjuk kebaikan ke orang. Tak payahlah tunjuk kebaikan ke orang kan. Baik tu okey dah. Saya sian tengok Abu tu hantar kereta kat kedai saya. Berbulan-bulan tak berbayar-bayar. Tak bayar, tak dapat keluaran kereta. Saya sian tengok dia, saya bagi, saya burn ni lah. Buatlah tu kata. Kan. Burn, sedekah, okey dah. Cerita ke orang tu kalau dengar adik tuan tu kecil hati Walaupun tak buruk kan, tak ada duduk itu dah. Mana bohong berbulan dah tak bayar. Macam tu lagi marah lah dia. Ni tak cakap apa pun. Saya burn dengan dia, tak ada saya nak minta duit dah. Sian saya tengok Orang tu dengar sakit hati. Sogan dia dengar kan. Dalam di sudut lain mungkin dia kocik hati. Tuan-tuan ingat tak kisah yang menarik yang berlaku di kalangan ahli ibadah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat tu kondang tu. Wajib lah. Satu ketika Syekh Hasan Al-Basri rahmatullah alaihi berjanji dengan seorang wali perempuan. Dua ni wali besar ni. Syekh Sofi Hasan Al-Basri, siapa tak kenal. Kemudian berjanji dengan Rabi'atul Adawiyah, salah seorang perempuan wali, disebut sebagai wali, darjat kewalian itu. Rabi'atul Adawiyah ni masyhur kita dalam sejarah. Jadi Rabi'atul Adawiyah ni janji nak tempur dengan Hasan Basri ni ke mana? Ke Mekah. Berjalanlah Hasan Basri ni dari tempat yang jauh daripada Mekah lah. Sepatutnya dia akan sampai sebulan, tapi dia sampai dalam tempoh 2 bulan. Lambat sebulan daripada tarikh janjikan. Ditanya dia Rabi'atul Adawiyah, kenapa lambat? Sepatutnya perjalanan kau ni sebulan ni Syekh Hasan, tapi jadi 2 bulan lah, lama pun lah. Jawab Syekh Hasan, saya jalan, saya berhenti kejap sembahyang sunat 2 rakaat. Kan saya jalan lagi, saya berhenti sembahyang sunat tadi. Jadi Syekh Hasan tu sebenarnya tujuannya nak menjawab, bukanlah Syekh takkan nak riak, tapi dalam diam-diam dia tak nampak kan. Tak adalah Syekh Hasan Basri riak. Saya jalan sembahyang 2 rakaat, saya jalan sembahyang 2 rakaat, jalan lagi 2 rakaat. Tak adalah tujuan nak riak. Ke Rabi'atul Adawiyah tu dua-dua orang hebat, tapi slow ya. Rabi'atul Adawiyah mengingatkan, ingat wahai Syekh Hasan, kau telah riak, telah tunjuk kat aku kau beribadat. Tak payah cerita lah. Cerita kebaikan ke orang. Cerita kebaikan dah ke orang. Jadi darjat seseorang tu pun ada kaitan dengan apa yang dia cakapkan. Kan? Kok cakap kita orang awam macam tu, biasalah kita nak bagi alasan, bukan bagi alasan, bagi jawapan kan. Kenapa bagi hujah supaya orang puas hati, orang tak baca hati kita, kenapa kau lambat? Sebenarnya sembahyangnya biasa ya kita orang awam. Tapi orang-orang yang darjat kewalian macam ni, dia tak sesuai jawab macam tu, sehingga dia disebut sebagai riak ke apa kau. Satu kisah lagi saya ingat darjat ni kan. Ada seorang penenun kain tu.
Saya lupa, dia ni anak buah kepada Syekh Syaqiq Balkhi ke apa, macam itulah lebih kurang. Seorang sufi besar lah. Jadi rumah dia tu bawah bukit. Setiap kali bila tentera Islam balik daripada peperangan ke atau kafilah datang di bukit tu, orang meniaga kau jalan, dia akan ambil kelebihan daripada cahaya lampu yang orang bawa ramai tu. Masa tu torang, dia pun masa tu dia nunun kain. Maka akhirnya ditanya kepada seorang alim, saya Imam Ahmad, dia tanya, boleh tak aku mengambil faedah daripada lampu? Kafilah dia panjang, sepanjang-panjang tu bukit tu, rumah dia tu torang bawah tu. Jadi masa tu dia nunun kain. Mula-mula jawapannya ya. Orang yang bertanya tu, yang ditanya tu orang alim juga. Boleh lah. Tak ada masalah. Kau bukan curi apa-apa, kau ambil faedah terang lampu je. Tapi akhirnya bila orang alim tanya, kau siapa? Aku ni anak buah kepada Syaqiq Al-Balkhi, seorang ahli sufi tu. Kalau macam tu kau tak layak macam tu, kau anak buah. Tengok, mengambil kesempatan macam tu pun dikirakan bagi kedudukan seseorang. Lainlah kita. Akhirnya Syekh Hasan Basri pun faham. Jadi perkataan riak ni kita susah nak apa? Menunjuk dalam amalan ni payah kita nak jaga, nak selamatkan diri kita. Beramal ibadah ni dia sentiasa antara perkara yang paling mudah untuk orang disesatkan oleh syaitan, iaitu jangan menjadikan dia beribadah akhirnya kerana manusia. Riak lah, supaya dilihat oleh manusia. Pada akhir ayat Allah berfirman, artinya Allah tiada menunjuki kaum kafir, yakni sifat riya, membangkit-bangkit dan menyakiti di dalam membelanjakan harta itu adalah menjadi keistimewaan orang-orang yang kufur, hendaklah dijauhi oleh orang-orang mukmin. Jadi riya, bangkit-bangkit ni bukan saja orang mukmin. Kata Ustaz Maksud Haji, itu keistimewaan orang-orang yang kufur sebenarnya. Jadi hendaklah dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Adalah diriwayatkan oleh Al-Baghawi menerusi sanadnya yang berpangkal dari Mahmud bin Labid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama akhwafu ma akhafu alaikum syirkal asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qal ar-riya'u yuqalu lahum yawma tujazal ibadu bi a'malihim idhhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Hanya saja perkara yang sangat-sangat kutakuti atas kamu ialah syirik kecil. Nabi sebut, aku takut pada kamu semua wahai umat aku ni syirik kecil. Orang-orang pun bertanya, ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Jawab baginda Nabi SAW, riak. Riak ni syirik kecil sebab menunjuk buat perkara amalan kerana orang. Dikatakan kepada orang yang berbuat riak nanti pada hari pembalasan kepada hamba-hamba Allah atas amalannya, pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu tunjukkan amalan kamu kepadanya sewaktu kamu di dunia, maka lihatlah adakah akan kamu dapati balasannya dari mereka. Tentu tidak. Orang yang beramal kerana riak, besok Allah Ta'ala suruh orang-orang yang beramal kerana riak ni, kau cari orang kat siapa, kau tunjuk dulu amalan kau tu, mintalah pahala kat dia. Kau dapat pahala kat orang tu, mintalah. Sebab dulu beramal kerana orang. Dan akhirnya tuan-tuan, Syak dah masuk, kita berhenti dah kan. Satu hadis, saya tutup dengan satu hadis yang mengingatkan kita semua tentang bahayanya orang-orang yang menyebutkan bantuan, sumbangan, infak, harta yang telah dikeluarkan, di mana Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, wa thalathatul la yadkhulunal jannah al-'aqu liwalidayhi wal mudminu 'alal khamri wal mannanu bima a'ta. Nabi sebut ada 3 golongan la yadkhulunal jannah, takkan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 golongan ni Nabi sebut takkan masuk syurga Allah. Iaitu yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Orang al-aquli walidayhi tadi, orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang derhaka kepada orang tua dia tak layak masuk syurga. Lepas tu anak-anak kita ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak nak dia nanti jadi anak yang lupa orang kita, daripada kecil gitu tuan dah ajar untuk dia boleh memberi. Di masjid bawa, jangan kita masuk dalam tong tu, suruh dia masuk dalam tong tu. Nak bagi kat orang, suruh dia bagi kat orang. Sampai dah besar, apa yang kita nak bagi, suruh dia bagi. Bila ringan tangan tu bagi kat orang, sehingga dia rasa seronok bagi kat orang. Akhir besok tuan-tuan, bila dah membesar sendiri je, kalau orang lain dia boleh bagi, mak ayah dia takkan tinggal. Ajar tuan-tuan. Kadang-kadang orang ada juga kesilapan dia bekerja, rumah bekerja, anak baru bekerja. Anak bagi duit, yang tak apa, kau bekerja, abah ada duit sendiri kata dia. Tak payah dah. Dia tak ambil duit tu. Yang itu bahaya. Besok anak tu pasal lama abah bekerja, mak bekerja, dua-dua gaji DJ 48 teh, DJ 22 teh. Buat apa nak bagi kita? Kita bukan nak duit dia tu. Tapi kita nak ajar dia tu supaya jangan melupakan orang tua. Satu, kemudian rajin memberi. Kan? Kita nak berosihan roto anak kita tu. Kita kena ambil duit tu. Tapi jangan makan. Mujur pek ni gaji dah 10,000 ni, makan dia tu jangan ambil. Ambil tak apa, dia bagi ambil. Besok satu hari bila dia susah, dia akan cari kita. Percayalah. Masa dia cari kita tu, khabar ni long. Lu yang kau bagi bulan-bulan kat Abi tu, Abi tak makan dah. Abi tahu Abi kerja semua. Abi simpan untuk kau. Nak bagi tahu kau, setiap perbuatan baik yang kita buat, satu hari esok kita akan dapat kebaikan. Yang kau tengok, kau bagi mak abah kau duit, kau bagi mak abah kau duit, tiba-tiba kau terosak. Apa hasil kebaikan kau? Dapat balik. Besok dia pun terfikir, tak tinggal orang tua dah. Kalau tidak besok anak tu akan jadi derhaka. Memang kita semua bekerja tuan. Jangan tak ambil duit tu, simpan. Kalau tak kan dia boleh macam-macam kan. Dia baru kerja, ditukar radio kereta ditukar sport rim kereta dicat kat situ, dicat kat sini macam-macam. Habis tak tentu pasal duit tu. Dia tak kahwin lagi tu masak kita. Ambil simpan. Tu cara kan. Antara cara yang paling kecil tuan, kita nak lembutkan jiwa anak kita, jangan lupa kita. Sebab anak yang derhaka kepada mak ayah, dia takkan masuk syurga Allah Taala. Satu. Yang kedua, orang yang al-mudminul khamr, orang yang minum arak. Ni tak masuk kat kita dah, sebab kita tak ada yang menteragah arak sini. Tak tahulah aku adalah orang baru minum arak. Parah orang baru tu. Kan? Tak ada masuk kat kita dah. Tak payah kita bahasan dah. Tapi tuan-tuan jangan lupa pengalaman saya sekolah dulu. Nak cerita kat ni. Kat satu sekolah. Tak ada cerita sekolah mana. Sekolah saya ngajar situ. Pelajar kata 5 saya mengadu kat saya. Kat mana tu? Kat Rembau. Bukan berlaku dekat Seremban. Kat Rembau ni. Dia kata apa? Dia duduk rumah peninggalan atuk keramai. Rumah besar. Rembau ni. Adalah 2-3 keluarga, 4 saudara situ, susah-susah duduk situ. Dia kata apa? Ustaz tadi. Dalam rumah tu saya seorang yang sembahyang. Perempuan. Saya seorang sembahyang. Yang lain semua tak ada sembahyang. Pak saudara saya, mak saudara saya, mak saya semua tak sembahyang dia. Dia pula masalah ayah bercerai dengan mak dia macam memang ada masalah keluarga lah. Jadi duduk adik-beradik situ. Lepas tu pula kau jawab Ustaz. Salah tak Ustaz? Soalan yang tu saya rasa macam polik, sebab saya tak pernah jumpa soalan sejak saya jadi cikgu. Salah Ustaz kalau saya bolian arak. Bolian arak? Untuk siapa? Untuk bapak saudara saya. Wan saya pun minum teh. Wan dia pun minum. Wan ni. Kena tu. Kat sini saya jumpa. Itu cerita betul dalam masjid ni. Wan ni pun terarak-arak. Dia tukang boli je kata boros kau. Kau takkan saya kena marah teh. Berlaku kat sini. Kan? Dia biasa macam tu bila broken family ni banyak berlaku macam tu. Kan? Kes apa tu? Sumbang mahram. Sini kan saya jumpa ayah ni di apa? Ditabuk pintu dinding bilik anak.
Sampai takut anak tu nak balik ke rumah. Sampai takut anak balik ke rumah. Sebab bila anak tengok TV tidur orang, ayah sama tidur sebelah tu. Ni nak dera dia tidur semua tu, tengok tidur tu. Kamu nak tengok lontang kat rumah. Itu pula anak ngadu sakit dada. Dibawa anak ni pergi hospital. Bawa pergi hospital, doktor tanya, "Kenapa awak ni sakit dada? Macam mana boleh sakit dada?" Doktor tanya kat anak perempuan ni. Ayah jawab. Ayah kata apa? "Macam mana tak sakit dada, doktor? Tidur buka baju, buka kipas sampai 5 tadi." Tanya ayah tahu. Anak pun heran. Mana nak abah tahu? Maksud dia apa tu? Sampai dulu saya pernah bagi nasihat, hari siang kau kena pergi ke rumah kawan kau, sebab masa hari siang ayah kerja shift malam, omak kerja shift siang, dua-dua kerja kilang. Jadi omak ini siang tak ada rumah, yang ada ayah. Jadi takut sekali hari siang kau wajib pergi rumah ke kawan kau sebelah tu. Hari malam baru kau balik, abah kau keluar kau. Siapa tu? Ayah. Banyak kan kerosakan yang berlaku kan. Jaranglah dia minum arak ni, tapi ada. Jarang tapi ada. Orang minum arak ni tak masuk syurga kata Rasulullah. Dan yang terakhir, orang yang tak akan masuk syurga Allah, iaitu orang-orang yang menyebut bantuan dan sedekah yang telah diberikan, yang kita bincang tadi. Masuk dalam antara 3 golongan orang yang tak layak masuk syurga Allah, iaitu orang yang memberi kemudian mengungkit-ungkit bantuan yang dia berikan. Saya ingat tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Mudah-mudahan kita dengar, kita faham dan kita cuba perbaiki kelemahan-kelemahan sepanjang kehidupan kita. Kalau ada kita lakukan, mohon istighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan ampunkan dosa kita selagi mana kita tak nazak lagi, insya-Allah. Aku lu qauli hadza. Sebelum itu tuan-tuan, kau ada soalan? Kau ada, best saya tak ada. Kau ada silalah, kau dapat jawab saya jawab. Kau tak dapat jawab saya hutang dulu. Tapi kalau tak ada, kita berhenti kat sini. Ya tuan. Ya. Dalam? Apa dia? Apa? Kebun. Pak ya, soalan ni kau jawab. Okey. Macamnya. Kita ada kebun dian. Lepas tu pula selalu ada bau monyet kan, pergi makan-makan dian kita. Datuk kita dulu kat kampung dia buat apa? Buah ada tupai kan? Dibuat apa? Ditembak kan? Kalau dari sudut hukum pekah tuan-tuan, tak ada salah ada. Bono-bono yang memudaratkan kita boleh ya. Kita nak elak kemudaratan. Kita bunuh kau, tembak kau, tangkap kau, atau kurung kau. Janji kita boleh elak kemudaratan. Tak ada masalah dari segi hukum itu. Adakah urusan ni? Tapi kalau sudut ilmu tasawuf, orang-orang dulu yang ngaji-ngaji pondok ni, dia takkan buat macam tu. Dia khabar kat benda tu, kau nak ambil lah sikit. Tinggal, kau nak ambil jangan habiskan semua, tinggal empuk dan sikit. Jadi kan tu orang tua yang ngaji pondok lah, macam Tuan Guru Jali dulu. Pun kebun ni, pokok dian dan kebun semua. Ingat itu kampung Seliau tu kan. Dia khabar, kau nak ambil janganlah kau habiskan semua. Tadi kan, tinggal empuk dan sikit. Dia nak makan juga, yang membaju den, yang menjaga den. Kau makan, kau makan lah. Tapi tinggal lah sikit tadi. Ada jadi, ada tak. Ada dah habis tahu, tak payah apa-apa pun. Dah cakap-cakap tu lah puih lah. Tes saja tak diikut ya, tembak lah senang kita. Aduh si hukum Dia tengok orang enggak lah tuan-tuan. Saya latih cakap tak ada pun, habis semua gugur yang putih-putih muda pun ke bawah tadi. Apa nak cakap-cakap ni, tembak ya, tembak tak ada masalah pun. Kan? Harus hukum Tapi itulah saya korban tu. Orang-orang dulu kenapa tuan? Bila orang tua-tua dulu cakap, elok pula. Aduh, baki tinggal. Kita cakap tak jadi apa-apa. Maknanya apa tu tuan? Something wrong with our heart. Cakap betul tu. Ada masalah dengan jiwa kita lah tu. Amalan kita tak cukup apa tak diapik cakap kita. Kan?
Tak dia apik cakap kita. Orang dulu-dulu poi slow ya. Bukan apa tuan, kita tengok dulu kan. Semua ni makhluk Tuhan. Hatta pokok sini pun saya beritahu tuan orang tua dulu kan. Sebab tu dulu ada seorang pakcik yang ajar saya. Kau ukur ni, kau nak tanam pokok. Memanglah semayang ada kiblat ni kita ya, ingat ni. Kau nak tanam pokok tu, nak bagi dia subur, dia berkat kan. Akar tu pokok tarik arah ke kiblat dia. Saya kata ni ilmu mana pula ni. Bila saya masuk jenis yang ngaji-ngaji kita fikir balik. Apa kono-mono nanam pokok akar tarik ke arah kiblat? Tak ada sebenarnya macam tu dah. Sangat pun tak macam tu. Tapi akhir kan bila kita ngaji-ngaji dalam kita tasawuf ada sebut. Bukan sebut apa hadis Nabi. Khairul majalis mastuqbilal qiblah. Sebaik-baik majlis atau bondo kita nak buat apa bondo pun nak buat yang baik kita arah ke kiblat. Makna kita nak makan kau, nak duduk kau, nak baca Quran kau, nak apa kau arah ke kiblat. Masuk kat kau tanam pokok kau nak tarik ke arah ke kiblat. Ini orang dulu pakai. Kemudian dia bercakap dengan pokok tu. Kau makhluk tadi. Saya ingat orang tu cakap, kau makhluk, saya pun makhluk. Orang lain tahu kau tahan 10 ekar, banyak dapat saya 2 ekar yo. Tapi 2 ekar tak mesti hasilnya 2 ekar. Kau keluar banyak, dapat saya banyak. Kalau kau keluar sikit, dapat saya sikit. Kan. Mengaji Tuhan, mudah-mudahan banyaklah kotak kau. 2 ekar orang tua tu motong kotak. Tapi hasilnya macam orang motong 8 ekar. Kita latih bercakap tak jadi apa-apa pun makin kurang kotak tu. Tu ada. Itu kembali ke kita baliklah. Kan. Apa yang kita dapat semuanya berdasar dari amalan apa gitu tuan. Tapi itu betul tuan. Semua ni makhluk Tuhan. Kan kalau kita buat tu dengan yakin pada Allah, dia akan jadi. Yakin betul-betul dengan Allah Taala. Pokok rambutan kau dah tak berbuah, tepuk-tepuk sikit. Jangan ditakik, ni orang takik tak berbuah kau. Kalau kau tak buah atau bang. Siapa pun kau nak ugut marah. Tuan ugut orang. Kau tak buat yang lempang kau. Ugut ni tak ada orang suka tau. Memang pokok tu tak ada nyamuk, tak ada apa akar, tapi ugut nama tu buruk lah. Dia baru takik-takik tu, kau bah tepuk-tepuk sikit, buah ya buah. Kan? InsyaAllah putih pertama keluar tu lah, lepas tu banyaklah buah tu. Kalau puih tepuk tak ada tu, tambanglah. Bukan kita, bukan dia tu dah, kita mungkin salah. Kita mungkin masalah. Jadi tuan-tuan kau tuan nak tembak kau, tembaklah. Tapi lah nak cerita tadi tu lah bandingkan. Orang ngaji tasawuf ni dia tak akan buat macam tu. Dia lebih mohon pada Allah. Dia yakin bau-bau ni monyet-monyet tupai datang ni pun semua atas kehendak Allah Ta'ala. Mana ada bondo berlaku temu ke bumi ni yang berlaku dengan sendiri. Semua tuan-tuan beritahu saya. Berlaku sendiri. Sesasa saja tupai tu niti pokok tak. Semua bondo berlaku kerana urusan Tuhan. Kerana dikaitkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebab itu disebut dalam Quran wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Tuhan dah mafatul ghaib semua ni berlaku kerana sampai satu ayat tu apa? Wala ratbin wala yabisin illa fi kitab itu. Yang kering, yang basah semua dalam pengetahuan Tuhan. Sampai disebut wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitab mubin. Daun solai gugur pun semua bawah aturan Tuhan dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Dia tahu daun tu gugur, dia tahu. Solai daun gugur. Ini dalam dunia ni bukan solai daun ni. Rumah kita tahu roti ibu-ibu dah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa wala habatin fi zulumatil ard. Hatta biji benih dalam golap bumi ni pun dalam pengetahuan Tuhan. Tak ada bondo yang berlaku kerana dia berlaku sendiri tak. Semuanya kerana Allah. Hatta lah bau-bau yang datang ke kebun kita, tupai-tupai yang terdarah buah rambutan kita, semuanya dalam pengetahuan Allah. Semuanya kehendak-kehendak Allah Ta'ala juga. Sebab orang dulu keyakinan dia tinggi pada Allah. Tauhid dia kuat. Akhirnya apa yang mereka buat berhasil. Jadi kita cubalah macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima doa kita. Tak payahlah kita berbunuh-bunuhan kan. Walaupun dengan bau kan. Sebab dia pun nak hidup juga kan. Bunuh-bunuh tu omak ada anak yang mati, kita tak perasan kan. Walaupun bukan kesalahan, tapi dia tetap makhluk juga yang ada hak untuk hidup. Tapi kalau payah-payah benar, bukan dengan senapang lah Wallahu alam tuan-tuan. Sekadarnya untuk malam ni, mohon ampun, mohon maaf kalau ada kasar basuh. Kita berhenti kat sini lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zallil lahum su'ubata amrihim wa sahhil 'alaihim masyaqqata dirasatihim warzuqhum minal khairi aktsara mimma natlub wasrif 'anhum kulla syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul 'asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr.